Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. InsyaAllah sambung dalam pengajian hadis ahkam pada bahagian muamalat. Setelah minggu lepas ataupun yang lepas kita tak baca hadis, kita bercerita tentang hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ada sambungan ke? Nak ada sambungan ke? Ke nak baca hadis kitab lagi? Okay, kita teruskan dengan bacaan kitab. Dan saya berhajat nak sambung juga apa yang minggu lepas. Ya, sambung. Selit-selit boleh ya. Selit-selit boleh, insyaAllah. Okay, pada siri yang lalu saya ada menyentuh tentang, ini masih dalam topik hadis kita. Nabi SAW telah masuk ke dalam pasar. Nabi sendiri turun ke pasar. Dan Nabi tak berapa nak minat sangat untuk berada di dalam pasar. Ini sebab dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Nabi SAW kata pasar adalah tempat yang tak baik. Banyak yang tak baik daripada yang baik. Itu keadaan di pasar lah. Kemudian Nabi masuk ke dalam pasar. Baginda melihat ada satu timbunan makanan yang dijual sebelum ditimbang lah. Contoh timbunan kurma, lunggukan kurma ke beras ke gandum, nak berapa kilo baru ambil timbang, contoh kan. Okey. Kemudian bila Namas masuk ke dalam pasar, baginda terus masukkan tangan ke dalam makanan tersebut. Kalau kita ke beras, okey, masuk tangan dalam beras bahagian bawah sekali. Lepas tu tengok basah. Bila tangan basah menunjukkan beras itu sudah rosak, ataupun makanan itu sudah rosak. Lalu kata Nabi SAW, "Mahaza ya sahibut ta'am." Nabi kata, "Mahaza ya sahibut ta'am." Ini apa benda ni? Menunjukkan bahawa tak boleh buat macam tu. Beras kalau kena air rosak lah. Gandum kalau kena air rosak. Jadi antara makanan yang bila berlaku kerosakan disebabkan kena air, ada juga makanan yang tak rosak, kena air pun tak ada masalah. Kalau jual buah-buahan yang kalau yang kena air tak rosak, ada juga. Ada buah-buahan yang rosak apabila kena air. Tapi kalau gandum ataupun beras, bila kena air dia rosak dan berbau. Lalu Nabi marahlah, Nabi persoalkan, Nabi tanya kepada peniaga tu, "Mahaza ya sahibat ta'am." Ini apa benda ni? Lalu dia jawab apa? "Asabathu as-sama'u ya Rasulullah." Kena air hujan, tempias hujan kena semalam ni. Terkena air menyebabkan makanan itu basah. Lalu Nabi kata, "Afal ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas." Kalau macam tu kenapa tak letak atas? Yang basah tu kenapa awak sembunyikan di bawah? Ini banyak berlaku Kalau kita beli di pasar ataupun ada orang yang jual, tanpa kita cek, kita cakap, okey, bagilah saya ingat sekilo.
Dia pun timbang. Atas itu kita nampak cantik, kan? Nampak elok. Tapi di bawah, yang buruk-buruk, yang tak elok, semua di bawah. Jadi bila timbang, dia ambil bahagian, dia bagi yang bawah, kan dia bagi atas. Dia bagi yang tak elok. Jadi bila beli yang tak elok, yang ni lah yang Nabi kata, man rasya falaysa minni. Siapa yang menipu dalam jual beli, maka dia bukan di kalangan aku. Dalam pada masa umat yang terdahulu, antara perkara yang menjadi sinonim dengan umat Nabi Syuaib. Umat Nabi Syuaib ini tempat dia berada di Madian. Wa ila Madian akhahum Syuaiba. Dalam ayat Allah kata Allah menghantar Nabi Syuaib ke satu penduduk nama dia Madian. Yang mana mereka ni penduduk ni rosak. Rosak yang pertama dari sudut akidah tu memang rosak lah. Yang kedua dari sudut muamalat, dari sudut urusan jual beli, memang hancur lah buat ni. Sebab apa? Mereka banyak melakukan penipuan di dalam urusan jual beli. Menipu timbangan, menipu sukatan. Jadi Nabi Syuaib diutuskan oleh Allah untuk ubah benda ni. Kan dalam ayat kita baca dalam surah Al-Mutaffifin, makna Al-Mutaffifin itu sendiri adalah menipu dalam jual beli. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecelakaan bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapa dia al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Bila dia jual barang dekat orang, dia nak, bila dia beli barang dekat orang, dia nak timbang tu cukup-cukup. Saya pembeli, seorang itu penjual. Kemudian bila ditimbang barang, saya nak barang ni cukup. Biasalah macam tu lah selalunya kan. Pembeli dia nak cukup, mana dia nak kurang. Tapi bila dia pula jual dekat orang, dia tipu. Dia bagi kurang 100 gram, kurang 200 gram. Dia adjust timbangan tu. Dulu tak pakai kilo lah, tapi dalam keadaan mudah kita pakai kilogram. Tak cukup 1 kilo kalau beli 1 kilo. Kita nampak macam cukup 1 kilo, rupanya dia dah adjust. Dia menipu dalam bab urusan jual beli. Maka Nabi Syuaib dihantar kepada kaum ini untuk ubah. Mereka ni bukan hanya rosak dari sudut pemikiran, dari sudut akidah, pegangan, kepercayaan, tapi rosak juga dalam bab muamalat, hubungan sosial, hubungan masyarakat, rosak. Kena menipu saja. Itu makan daripada hasil menipu. Maka Nabi Syuaib ni tinggal di Madian. Madian ni agak-agak di mana sekarang? Madian ni berada di Jordan. Sekarang ni dalam geografi sekarang ni, Madian ni adalah sebahagian daripada Jordan. Siapa yang pernah sampai ke Madian? Nabi Musa AS. Nabi Musa pernah sampai ke Madian. Dia mula nak cerita lah ni. Dia mula nak bercerita. Nabi Musa sampai ke Madian dan berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib dengan Nabi Musa ni hubungan menantu dan bapa mentua. Nabi Syuaib adalah bapa mentua kepada Musa AS. Bila sampai di Madian, apabila Nabi Musa telah melakukan satu perkara yang kita anggap sebagai satu benda yang tak disengajakan. Okey, dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran, kita jumpa ayat dalam satu surah, iaitu surah Yasin.
Waja'a rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki daripada bandar, datang jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, kamu kena keluar daripada Mesir. Fir'aun sedang cari kamu. Apa yang menyebabkan Fir'aun cari Nabi Musa pula? Nabi Musa tak sengaja telah tumbuk satu orang di kalangan orang Kipti. Adalah berlaku konflik di antara pengikut Nabi Isa. Semuanya adalah bangsa Bani Israel. Di Mesir, waktu ketika dulu, bukan Mesir sekarang. Mesir sekarang Arab. Mesir dahulu tak ada Arab. Suatu zaman Nabi Musa, negara Mesir itu dihuni oleh penduduk asal dia adalah Kipti. Itu bangsa Fir'aun tu lah. Dan yang kedua, Bani Israel, pendatang. Bani Israel adalah pendatang. Pada zaman Yusuf AS mereka telah datang ke Mesir. Sampai zaman Nabi Musa pun ada lagi Bani Israel. Nabi Musa ni adalah cicit keturunan daripada Yusuf. Kemudian berlakulah konflik. Yang beriman dengan Nabi Musa ni adalah Bani Israel. Kipti tak ada yang beriman. Yang beriman dengan Nabi Musa adalah Bani Israel. Jadi berlakulah konflik antara seorang laki-laki di kalangan Bani Israel dan juga laki-laki daripada kaum Kipti, Koptik. Maka berlakulah perselisihan, bergaduh. Nabi Musa datang nak backup dia punya pengikut, iaitu di kalangan Bani Israel, sebab dia kena buli. Lalu tersilap macam mana tak tahu, terkena penumbuk sekali, KO terus. Ini adalah Nabi Musa AS. Bukan bagi smackdown, baru bagi terkena penumbuk, cedok ke mana tak tahu lah, kena mati. Bila mati, ada seorang tua datang bagi tahu kepada Musa, ini wajah min aqsal madinati rajul yasa, kamu kena keluar, sebab Fir'aun sedang marah dan Fir'aun sedang mencari kamu. Ini bukan keluar dalam peristiwa belah Daud, ini belum lagi. Bukan peristiwa keluar daripada Mesir, peristiwa belah laut, ini belum. Keluar itu untuk seketika, agak-agak bapa angkat iaitu Fir'aun ni tenang sikit, keadaan stabil, baru masuk balik ke Mesir. Jadi keluar tu Nabi Musa pergi ke mana? Madian. Ini tempat dia panggil Madian. Dalam surah Taha pun Allah ada gambarkan cerita yang mana Nabi Musa sampai di satu tempat. Nabi Musa tengok ada cahaya api dan pergi menuju api tersebut. Kemudian inilah yang dikatakan jumpa dua orang perempuan anak kepada Nabi Syuaib. Mereka ni tunggu giliran, duduk belakang sekali. Tunggu giliran apa? Di kampung itu, di Madian ni ada satu perigi. Orang setiap pagi akan beratur untuk ambil air. Jadi orang perempuan buat kerja orang lelaki, sebab anak Nabi Syuaib tak ada yang lelaki-lelaki, perempuan. Maka mereka beratur untuk mengambil air diberikan kepada haiwan ternakan. Jadi dua orang ni perempuan duduk belakang ujung sekali, biar orang lelaki-lelaki selesai dulu. Kemudian Nabi Musa tengok daripada jauh, tolonglah perempuan ini. Bila tolong dua orang perempuan ini, mereka pun ucap terima kasih kepada Nabi Musa. Ucap terima kasih banyaklah, kami ada ayah. Balik cerita dekat ayah dia, iaitu Nabi Syuaib. Balik bagi tahu dekat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata apa? Panggillah pemuda itu datang ke rumah. Ni baru cerita nak kemen ni. Sekali baru kahwin dengan salah seorang daripada anak Syuaib alaihi salam. Dan setelah Nabi Musa mengangkat air yang kata bantu wanita itu, Nabi Musa berehat di satu pokok. Tapi pokok itu tak sebutlah pokok apa. Berehat di situ. Yang inilah dalam peristiwa Isra, Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj daripada Mekah ke Al-Aqsa,
dipanggil Isra', Nabi diperintahkan oleh Jibril, wahai Rasulullah, turun solat 2 rakaat. Nabi tak tanya banyak, kenapa, di mana ke tempat ini, solat dulu. Solat 2 rakaat. Habis 2 rakaat, Jibril tanya, kamu tahu tak kamu solat di mana? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, saya tak tahu. Maka Jibril mengatakan itu adalah pohon di mana Musa AS pernah berehat ketika dia membantu anak Syuaib AS. Kemudian teruskan perjalanan sampai di satu tempat, sehingga Jibril kata solat 2 rakaat. Nabi pun solat. Habis soalan yang sama, kamu tahu tempat apa? Tak tahu. Maka Jibril beritahu ini adalah Tur Saina, tempat Musa bermunajat yang dalam surah Taha, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu wahai Musa berada di lembah yang suci, fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa, tanggalkan selipar kamu kerana kamu berada di lembah yang suci. Keluar daripada Madian bukan untuk melarikan, bawa keluar Bani Israel, tak, tapi untuk sembunyikan diri sementara waktu. Masuk balik ke Mesir. Bila masuk balik ke Mesir, tak lama setelah itu baru keluar daripada Mesir dengan membawa rombongan Bani Israel yang lebih kurang seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir 600,000 orang. Nabi Musa memimpin menyeberangi Laut Merah dengan membawa pengikutnya seramai 600,000. Kita nak jaga 6 orang pun dah pening kepala. Nak jaga 6 orang, nak jaga 10 orang pun dah macam-macam. Contohlah, ahli karya kita pun dah macam-macam. Barulah berapa orang kan, pengurusi ataupun nazir. AJK baru ada, baru berapa orang, itu pun dah pening kepala dah. Apatah lagi nak jaga, nak handle 600,000 orang. Itu yang perangai macam-macam tu. Kan kita baca dalam Quran banyak perangai-perangai yang Allah singkapkan perangai pengikut Nabi Musa ni. Bila mereka keluar daripada Laut Merah, seberangi Laut Merah, mereka sampai di satu tempat, maka makanan sudah mestilah terhad. Kalau pelarian ini makanan dia terhad, jangan banyak songeh sangat. Makan apa yang ada ya. Betul. Kita bukan duduk tempat kita. Kita pelarian. Kita keluar daripada satu tempat pergi ke satu tempat yang lain. Cukup apa yang ada. Tapi ada sebahagian pengikut Nabi Musa ni kata, qalu ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Wahai Musa, kami tak boleh tahan nak makan makanan yang sama ya. Fad'u lana rabbak, mintalah kepada Tuhan kamu supaya berikan kami makanan min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu dia nak, dia bagi tahu kepada Musa, minta Tuhan bagi makanan ni, bawang, kacang dal, timun, kacang pul, semua dia bagi senarai. Ada kata Musa, doa ni senarai ni. Ini perangai sebahagian daripada pengikut Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ni dah serabut. Dia dah serabut. Kalau kita pun serabut kan, macam-macam orang. Jangan nak handle 600,000 orang. Yang ni kepala macam ni, yang ni otak macam ni, lain-lain pandangan. Lalu Nabi Musa oleh kerana stres Nabi Musa kata, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau macam tu kamu nak macam-macam sangat, kamu patah balik pergi Mesir lah, seberang balik laut. Di sana kamu akan dapati apa yang kamu nak. Sebab mereka dah terbiasa dengan makanan yang mewah ketika di Mesir. Mesir ni makanan ataupun tempat yang subur. Mesir sampai sekarang antara keberkatan Allah berikan kepada Mesir, tanahnya yang subur. Kalau zaman sekali dulu kalau beli kobis tu boleh makan 10 orang 20 orang sayur kobis. Soalnya
sayur gobis sekarang ni RM2. Makanan di Mesir sampai sekarang masih lagi murah lah kalau kita bandingkan dengan tempat kita. Murah dan terlalu banyak sangat mewah. Macam-macam ada. Saya ingat zaman dulu, kalau strawberry itu saya pernah beli sekilo RM1 saja. Buah strawberry sekilo RM1. Itu paling murah lah tu pernah dapat. Kalau sayur-sayur dia memang subur, memang besar-besar, memang gemuk-gemuk Maka sebab tu Nabi Musa kata kepada mereka, bitu Misra, kalau kamu tak boleh sabar dengan makanan yang kita makan sekarang, kamu tak boleh syukur, kamu patah balik pergi ke Mesir lah. Ada nak patah balik. Fir'aun dah mengejar mereka. Mereka dah seberang laut dengan takdir Allah, menyeberangi laut. Kemudian duk teringat lagi benda yang ada di Mesir. Jadi Nabi Musa pun stres juga nak handle beratus ribu orang ni. Sebab itu berlaku kes Nabi Musa dah serabut dengan perangai-perangai Bani Israel. Tiba-tiba waktu itu ada malaikat datang, malaikat maut datang. Tuan-tuan mungkin ada yang pernah dengar hadis ni, hadis Bukhari. Malaikat maut datang dalam menyerupai rupa paras seorang manusia, tapi dia tak bagi tahu dia adalah malakul maut. Kemudian datang Nabi Musa, ingat nak cabut nyawa lah. Nabi Musa bagi penumbuk sebiji, terkejut. Kemudian terkeluar biji mata. Macam cerita dongeng ya. Macam kisah dongeng ya. Apa malaikat kena tumbuk pula? Hadis Sahih Bukhari. Terpulang lah tuan-tuan. Nak anggap cerita dongeng ke ataupun bukan dongeng, saya sebut hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Yalah, tengah duduk serabut-serabut ni, datang pula malaikat celah-celah ni, maka kena sebiji. Jadi tak pelik. Dari sudut itu tak pelik, kerana itu adalah sikap Nabi Musa. Maka sebab itu Nabi mengatakan, Omar, kamu ni sebiji macam Musa bin Imran. Sayyidina Omar, Nabi kata kamu ni sebiji macam Musa bin Imran. Nabi Musa lah. Itu Nabi sifatkan Sayyidina Umar perangai macam tu. Sayyidina Umar macam mana kan? Baca kisah dia. Habis. Itu bagaimana sejarah Bani Israel telah keluar daripada bumi Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa, bawa keluar daripada Mesir. Panjang lagi cerita ni kan? Panjang lagi, tapi tak baca hadis lagi dah. Okey, saya ringkaskan. Apabila sampai di satu tempat, dia ada step untuk apa? Keluar daripada Mesir tu nak pergi ke Palestin. Sebab mereka ni asalnya daripada Palestin. Asalnya Nabi Yusuf daripada Palestin. Nak pergi ke Palestin, banyak di stop dia. Kemudian Nabi Musa minta supaya mereka tunggu sekejap 40 hari. 600,000 punya orang ni minta kamu tunggu di sini 40 hari. Maka diamanahkan Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Tapi Nabi Harun ni mereka buli pula Nabi Harun. Sebab Nabi Harun ini jenis perangai dia bukan macam Nabi Musa. Mereka tak berani. Nabi Harun ni mereka buli, sehingga Nabi Musa turun daripada bukit Tursina. Wa izwa adna Musa 40 lailatan summa takhaztumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Turun saja, tengok-tengok mereka sudah pun menyembah patung berhala. Bukan Nabi mati tak, Nabi belum mati, Nabi tinggal sekejap saja dah jadi macam-macam. Itu bagaimana kalau Taurat itu kita tengok. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjamin keabsahan kitab
Taurat setelah kewafatan Nabi Musa. Agak-agak kalau kitab Taurat itu ditulis beberapa tahun setelah kewafatan Nabi Musa, agak-agak kesuciannya masih terpelihara tak? Tak. Mesti ditokok tambah. 40 hari pun tak boleh sabar, apatah lagi bertahun-tahun. Maka mereka telah pun melakukan kesyirikan sewaktu Nabi Musa masih hidup lagi. Inilah Nabi Musa kata, kamu ni memang jahil betul. Maka dihalau orang-orang munafik di kalangan Bani Israel yang dipimpin oleh Musa As-Samiri. Musa juga nama dia, As-Samiri. Dia ni lah, Musa As-Samiri ni bertindak sebagai, kita panggil zaman Rasulullah ni Abdullah bin Ubay lah. Zaman Rasulullah ketua munafik dia Abdullah bin Ubay. Maka Musa As-Samiri ni lebih kurang macam itulah dia punya kedudukan, kena halau. Sampailah di Palestin. Bila sampai di Palestin, nak masuk ke Palestin, Nabi Musa kata, masuklah ke bumi yang telah dijanjikan kepada kamu, Ardul Muqaddasa, bumi suci yang telah dijanjikan kepada kamu. Sebab apa? Kerana Yakub berasal daripada bumi ini. Siapa dia Yakub? Moyang kamu dulu, Nabi Yakub. Lalu mereka tak nak masuk, sebab bumi itu ada kaum lain yang tinggal dekat situ, yang dikenali sebagai Jabbarin. Lalu mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, Musa, kamu masuk seorang-seorang lah, ajak Tuhan kamu pergi perang dengan orang tu, kami duduk tunggu sinilah. Ini kurang ajar dia bagi. Sifat kurang ajar pengikut Nabi Musa sebahagiannya, mereka mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatala ma'ahum, pergilah kamu bersama Tuhan kamu berperang dengan mereka. Ini dalam Quran Tuhan sebut, pergi berperang bersama dengan mereka. Kalau kamu menang, kami masuklah. Kalau kamu kalah, kami cabut lari lah. Ini perangai pengikut Bani Israel. Akhirnya mereka tak masuk-masuk sampailah Nabi Musa wafat. Zaman Nabi Harun pun tak masuk juga ke Palestin. Tiba-tiba pada zaman Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni orang putih panggil Yoshua. Yusha' bin Nun ni adalah sahabat Nabi Musa yang Allah sebut dalam Al-Kahfi, yang tukang bawa ikan tu, yang tolong bawa ikan tu kan, untuk mencari Khidir alaihi salam. Akan dialah yang memimpin Bani Israel masukkan ke Palestin. Itu asal sejarah. Kemudian macam mana pula Yahudi ni boleh ada di Madinah? Yahudi ni dia banyak etnik, dia banyak kuat. Ada Yahudi Eropah. Sekarang Yahudi Eropah dia panggil Ashkenazi. Ini Yahudi yang base dia adalah di Eropah. Yang ni lah yang masuk ke Palestin. Dah bunyi lah? Belum. Ashkenazi ni lah yang telah masuk ke Palestin sekarang. Yahudi, dia ada Yahudi yang betul-betul pure Yahudi Ortodoks sebenarnya. Yang ni tak ada masalah. Yang ni sekarang ni tak ada masalah Yahudi ni, kerana mereka tahu Palestin adalah milik ataupun tanah orang Arab. Sebab sebelum daripada mereka berada di sana, sebelum Nabi Ibrahim sampai sana, ada dah orang penghuni asal di situ. Nama dia bangsa Filistin, sebelum Nabi Ibrahim sampai di situ. Kemudian Yahudi yang bermasalah, yang ni Yahudi hybrid dipanggil. Yang masalahnya yang hybrid, yang campur-campur ni. Yang ni lah yang serap masuk Zionis punya ideologi. Yang ni. Kalau yang tradisional lagi, ini tak ada masalah. Yang kita nampak dia yang rambut macam tu kan, yang pakai topi dia, itu tak ada masalah. Yang masalah ni macam Bunyamin ni, yang hybrid ni.
Bunyamin itu nama asal. Bunyamin ni asalnya adik Yusuf alaihissalam. Bunyamin ni adik Nabi Yusuf seibu sebapa. Bukan Bunyamin sekarang ni, Benjamin ni. Bunyamin ni Benjamin lah. Okey. Itu adalah bagaimana Yahudi boleh bertapak di Madinah? Mereka sudah bertapak di Madinah sebelum kehadiran Nabi lagi. Dalam sejarah, Yahudi ataupun Bani Israel ini telah berlaku banyak siri-siri peperangan, dibantai, dihalau, diusir, macam-macam lah. Sebelum daripada Holocaust ni baru lagi. Sebelum itu lagi mereka sudah dianiayai ataupun dibantai, diperangi. Salah satu yang terbesar pada zaman Bukhtansar. Bukhtansar ini dia adalah pemimpin dalam dinasti Mesopotamia dalam kerajaan Babylon, ataupun dalam bahasa ni kita panggil Nebukadnezar. Ini Bukhtansar ni dalam tafsir At-Tabari menyebutkan nama dia adalah Bukhtansar. Itu di Arab lah. Telah dibunuh habis semua Yahudi-Yahudi ni, menyebabkan ada yang lari ke Hijaz di tanah Arab. Sekarang di Madinah, Mekah, Madinah dipanggil sebagai Hijaz. Dan mereka telah bertapak sebelum kehadiran Nabi ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, Yahudi telah monopoli ekonomi di Madinah. Mereka ni toke-toke besar. Orang Islam, orang Arab Islam di Madinah, mereka ni pembeli. Bukan semua, ada juga Arab yang meniaga, tapi dimonopoli oleh orang Yahudi Madinah. Mereka ni yang monopoli dan mereka lebih mendominasi ekonomi di Madinah. Sebab itu pernah Nabi SAW menghantar Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Yahudi. Untuk apa? Untuk pinjam duit, hutang. Tapi Yahudi ni meletakkan syarat yang melampau. Yahudi ni merendah-rendahkan Nabi. Dia kata kepada Abu Bakar, Muhammad minta hutang. Untuk apa? Untuk bangun kerajaan baru, dia tak ada duit, minta hutang. Maka Abu Bakar pun kata, ya, nak berhutang. Dia kan Rasul, Tuhan dia kan maha kaya, takkan dia tak ada duit. Diberi. Ini sikap Yahudi. Dan Nabi pernah pesan kepada Abu Bakar, bila jumpa Yahudi caci maki, Yahudi kata apa? Cakap terima kasih saja, jangan balas. Sebab itu dalam hadis disebutkan bahawa Nabi satu ketika tak ada duit nak beli makan, duit ladang nak makan. Lalu Nabi SAW pergi jumpa toke Yahudi ni, toke ladang ni, minta apa? Minta semangkuk kurma. Dibayar dengan apa? Dengan baju besi. Duit tak ada. Lalu Nabi bagi baju besi, pakaian perang, set peperangan ni, pakaian ni kepada Yahudi. Untuk apa? Untuk hanya semangkuk kurma nak makan. Dir'an tu adalah baju besi. Jadi di sini kalau orang tanya, bolehkah kita beli barangan dengan bukan Islam? Berdasarkan hadis tak ada masalah. Kita nak buat transaksi dengan bukan Islam, boleh. Kita pembeli orang Islam, penjual bukan Islam, kita beli kepada dia, boleh ke? Halal ke? Sah ke? Tak ada masalah. Tapi kalau awak bantu orang Islam yang berniaga jual benda yang sama, itu lebih baik. Itu saja. Itu bukan resis, itu bantu orang, tak merendahkan orang lain. Bila Nabi wafat, baju yang berada di tangan Yahudi tadi ni, tak ada orang nak tebus balik. Tak ada orang nak tebus balik. Sebab apa? Ni konsep gadai lah. Dia bila kita sebut gadai, bila kita tak mampu bayar balik pada masa yang ditetapkan, maka barang yang kita cagar itu hangus. Maka bila nak minta balik setelah Rasulullah wafat, sebab itu adalah dipanggil barang artifak Rasulullah, bernilai, peninggalan Nabi. Jadi nak balik Yahudi itu kenakan dengan harga berlipat kali ganda.
Lalu ada sahabat yang kaya ni, dia kata, berapa awak nak? Berapa awak nak untuk baju ni saya bayar? Dia letak dengan berlipat kali ganda. Lalu Sayyidina Osman beli dengan bayar harga yang tinggi. Osman bin Affan ni, semua orang tahu dia ni hartawan. Itu adalah menunjukkan bagaimana Yahudi yang telah berada di Madinah, mereka telah mendominasi ekonomi di Madinah, sampai mereka ni adalah toke-toke besar. Jadi sebab itu tak heran sekarang yang kaya-kaya Yahudi, yang mendominasi ekonomi Yahudi. Penubuhan bank-bank dalam sejarah ni Yahudi, betul tak? Family Rothschild Yahudi. Jadi kita ni, di mana asal yang dulu transaksi menggunakan dinar, menggunakan dirham, menggunakan duit emas dan perak, mana sekarang? Ada kan? Sebab tu nanti takbir ni saya nak baca tentang hadis yang seterusnya tentang transaksi menggunakan dinar yang dilakukan oleh Urwah. InsyaAllah itu sambung next time ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.